Bayaran prihatin nasional masuk terus ke akaun berdaftar penerima BSH dan akaun berdaftar LHDN. Tiga belas jemaah ditahan selepas solat Isyak di masjid. Dengan COVID-19, 7 kematian direkodkan di Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 8 malam edisi Ahad 29 Mac 2020 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, kita terus ke perkembangan utama. 7 kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 kepada 34 kes. 5 daripada 7 kes itu mempunyai latar belakang penyakit kronik, seorang mempunyai sejarah perjalanan ke India dan seorang lagi merupakan peserta perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Hingga 29 Mac 2020 jam 12.30 hari, terdapat 150 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,470 kes. Sehingga kini seramai 73 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 52 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 7 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Sehubungan dengan itu, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 34 kes. Kes selamat petang. Boleh turut menasihatkan orang ramai yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, hipertensi, buah pinggang dan jantung untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak dijangkiti COVID-19. Ini kerana golongan itu lebih berisiko mendapat jangkitan yang lebih serius iaitu mengalami gejala dan komplikasi teruk. Jelas beliau, daripada 34 kes kematian direkodkan setakat ini, 55.6% berusia 60 tahun ke atas, manakala 67.6% menghidap penyakit kronik. Bekalan makanan di pasaran mencukupi dan mudah diperolehi. Jaminan itu diberikan selepas pasukan petugas khas di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI melakukan tinjauan di 27 pasaraya. Apabila kita sebut beras mencukupi, ianya dirujuk kepada beras, bukan jenama beras tersebut. Jadi mungkin ada orang tertentu, rakyat kita, pihak tertentu yang favourite dia adalah beras berjenama A. Jadi kalau beras jenama A itu tidak ada, bukan bermakna beras tidak ada, kerana beras mempunyai berbagai-bagai jenama. Bermakna beras mencukupi. Jelasnya lagi, tidak timbul isu barang makanan berkurangan atau tidak mencukupi kerana kerajaan melihatnya dari segi produk dan bukannya jenama tertentu. Beliau turut berterima kasih dengan tindakan pemilik dan pengusaha pasaraya yang semakin patuh dengan soal penjarakan sosial dan menghadkan bilangan pelanggan sebagai langkah pencegahan serta pelanggan yang mematuhi peraturan yang ditetapkan itu. Bagi memastikan peraturan ini terus dipatuhi, satu prosedur operasi standard SOP baru yang lebih ketat dijangka diumum esok. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan laporan yang menyenaraikan semua kawasan kononnya akan dikenakan perintah berkurung adalah tidak benar. Saya harap orang ramai hanya dari segi rujukan kepada saya hanyalah media daripada statement daripada media yang saya buat setiap hari ini. Itu saja statement yang saya keluarkan dan tidak ada
statement yang saya akan keluarkan kepada media-media lain. Jadi laporan yang menyebut nama saya seperti yang dibuat oleh laporan The Age Market ini adalah tidak benar sama sekali. Ianya boleh dianggap sebagai berita. 649 individu ditahan dalam tempoh 24 jam kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata angka itu meningkat sekali ganda berbanding hari sebelumnya. Daripada jumlah itu, 73 dituduh di mahkamah dan mengaku bersalah. Pihak polis telah pun diberikan kebenaran untuk mengambil tindakan yang tegas. Antaranya adalah mungkin akan dilakukan dengan segera, iaitu mengeluarkan kompaun dan sebagainya, selain daripada tindakan membawa mereka ke mahkamah. Jelasnya 320 individu ditahan kelmarin kerana ingkar PKP dengan bersolat Jumaat secara berjemaah di masjid serta berjoging di luar rumah walaupun di kawasan penempatan berpagar. 997 sekatan jalan raya diadakan semalam yang menyaksikan lebih 310 kenderaan telah diperiksa berbanding lebih 200,000 pada hari sebelumnya. Minggu kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP bakal dilaksanakan dengan lebih tegas menerusi pertambahan sukatan di jalan raya utama dan laluan tikus. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pendekatan itu terpaksa dibuat memandangkan masih ramai yang ingkar. Strategi yang kita lakukan di kawasan Kota Damansara ini sebagai contoh, oleh kerana dia banyak sangat jalan-jalan, laluan-laluan yang boleh masuk sini dan boleh keluar ke banyak-banyak tempat, maka kita buat sekatan-sekatan. Jadi dia terpaksa lalu sehinggalah ke roadblock kita. Itu akan kita lakukan di banyak-banyak tempat supaya dia tak mudah lagi. Kita dapat strategi ini kerana ada waste yang bagi tahu di sini ada roadblock, di sana ada roadblock. Jadi dia cari tempat yang tak ada roadblock, dia jalan juga. Maka sebab itu kita lakukan ini supaya tidak memudahkan pergerakan semua yang ada dalam kawasan kita ini. Beliau bercakap selepas membuat tinjauan ke beberapa laluan sekatan jalan raya sekitar Selangor. Seramai 1,354 yang ditahan di seluruh negara berikutan ingkar terhadap arahan selain melakukan aktiviti secara berkumpulan sejak PKP mula dilaksanakan. Pasar Awam Kompleks Sri Aman di Bayan Lepas menjadi pasar awam pertama diarah ditutup di Pulau Pinang bermula hari ini kerana terus ingkar terhadap peraturan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata selain pasar itu, gerai-gerai di luar pasar awam Jelutong juga ditutup bermula esok. Pasar Sri Aman diarah tutup sehingga 1 April selepas didapati pengunjung pasar enggan mematuhi penjarakan sosial walaupun diberikan nasihat dan amaran berulang kali. Selain kemasukan bilangan pengunjung juga tidak dikawal, mereka juga tidak disediakan cecair pembasmi kuman. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk Yew Tung Siang berkata pembukaan semula akan diputuskan selepas pemantauan di gerai dan pasar sekitar. Katanya pihaknya juga sedang mempertingkatkan tindakan yang sama ke atas pasar Jelutong dan Air Hitam jika tahap pemantauan tidak memuaskan. Pembayaran Bantuan Perkhidmatan Nasional BPN akan dikreditkan secara terus ke akaun penerima berdasarkan kepada pengkalan data yang ada. Ia membabitkan akaun bank berdaftar penerima bantuan sara hidup BSH dan akaun berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan pembayaran akan dibuat terus ke akaun bank berdaftar penerima BSH bagi isi rumah berpendapatan RM4,000 ke bawah. Kaedah sama juga akan digunakan bagi kategori bujang atas 21 tahun yang berpendapatan di bawah RM2,000.
Bagi kategori isi rumah berpendapatan RM4,000 hingga RM8,000 pula, pembayaran akan dibuat terus ke akaun bank yang berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Individu bujang yang mempunyai pendapatan lebih RM2,000 juga akan menerima bayaran yang berdaftar dengan LHDN. Bagi mereka yang belum berdaftar, permohonan baru boleh dibuat mulai 1 April ini menerusi laman web LHDN. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika membentangkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat Jumaat lepas, pembayaran itu akan dibuat 2 peringkat pada akhir April dan Mei 2020. Penerima yang layak boleh membuat semakan status mulai 1 April ini di laman web LHDN atau Kementerian Kewangan. Pastikan anda semua beroleh. Bukan menghadiri acara rasmi, sebaliknya hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke sebuah pasaraya untuk membeli barangan keperluan. Menurut beliau, menerusi Facebook, selain mencari barangan, beliau juga berkesempatan untuk melihat ragam rakyat ketika membeli belah di pasaraya. Jelasnya rata-rata sudah peka dan memahami keperluan penjarakan sosial seperti yang telah dinasihatkan kerajaan. Tambahnya, rakyat juga tidak perlu panik, ekoran bekalan barangan keperluan harian jelas masih lagi mencukupi. Tan Sri Muhyiddin juga dilihat mematuhi garis panduan kesihatan ketika di luar, termasuklah memakai sarung tangan serta menutup mulut dan hidung. Gelagat serta penampilan yang cukup santai ini nyata mendapat perhatian ramai yang memberi komen positif. Ada yang mendoakan kesihatan beliau selain memuji Tan Sri Muhyiddin yang berjiwa rakyat selain mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan. Bagi sesetengah golongan lelaki pula, kehebatan beliau mungkin boleh dicontohi kerana mampu membeli barangan rumah tanpa melihat senarai barang. Bertemu kembali. 18 individu termasuk 6 tabligh yang terkandas di Nunukan Indonesia sejak Selasa lalu tiba di Terminal Feri Tawau. Difahamkan kumpulan tersebut bergerak dari Nunukan pada jam 9.30 pagi dengan menaiki 2 bot berasingan. Kepulangan mereka diiringi 2 bot pihak berkuasa iaitu Pasukan Polis Marine (PPM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Selain daripada kumpulan tabligh itu, 6 lagi lelaki dewasa juga dipercayai kumpulan tabligh berasingan, 3 wanita dan 3 kanak-kanak turut tiba di jeti Terminal Feri Tawau pada jam 10.47 pagi. 3 wanita dan kanak-kanak terbabit adalah kumpulan pelancong yang terkandas di negara jiran. Sebaik tiba, kesemua mereka dibawa menggunakan kenderaan Angkatan Pertahanan Awam APM manakala sebuah lori digunakan untuk membawa barangan dan beg. Kumpulan itu dihantar ke Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tawau tujuan saringan kesihatan, kuarantin dan pemantauan bagi memastikan mereka bebas COVID-19. 13 lelaki yang menunaikan solat isyak berjemaah ditahan pihak berkuasa selepas melanggar perintah kawalan pergerakan. Kejadian berlaku di masjid di Bagansrai, Perak kira-kira jam 9 malam semalam. Pegawai Takbir Agama Daerah Bagansrai, Mukhlis Husin ketika dihubungi berkata pemantauan bersama anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kerian mendapati kumpulan terbabit adalah penduduk sekitar. Mereka yang ditahan diserahkan kepada pihak polis untuk dirakamkan kenyataan dan dibebaskan dengan jaminan polis semalam. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak dalam satu kenyataan rasmi meminta rakyat tidak melaksanakan sebarang aktiviti di masjid atau surau sepanjang tempoh PKP sehingga 14 April. Ketua Polis Daerah Kerian, Superintenden Omar Bakhtiar Yaakob yang dihubungi bagaimanapun enggan mengulas berhubung kejadian. Waktu PKP ini juga merupakan ujian buat golongan lelaki menguji pengetahuan dan kecekapan mereka dalam membeli barangan runcit. Ada segelintir individu yang memerlukan bantuan dan bagi yang mahir pula sekaligus ia mampu membuka peluang menjana pendapatan sampingan. Ikuti perjalanan Reza Hamid yang berasal dari Melaka sebagai personal shopper atau PS barangan dapur di musim PKP ini.
Antara kawasan liputan Riza sebagai PS adalah di Semabuk, Duyung, Bukit Baru Batu Berendam serta Bandar Melaka. Caj yang dikenakan ke atas pelanggan berdasarkan satu trip beli belah antara RM30 hingga RM40 setiap pelanggan. Ia berdasarkan jarak serta risiko yang diambil serta masa giliran membeli belah. Namun, setiap pelanggan Riza meletakkan had tertentu bagi memberi laluan untuk senarai keperluan pelanggan lain. Assalamualaikum. Hari ini hari ke-12 kita dalam Malaysia. Kerajaan melaksanakan kebijakan kawalan perintah kawalan pergerakan, dan saya hari ke-4 meneruskan running. Riza menggunakan konsep akad dengan pelanggan di mana bayaran dilakukan menerusi dalam talian. Jika pembelian terlebih daripada jumlah bayaran pelanggan, dia akan mendahulukan wangnya dahulu. Sebagai personal shopper, risiko paling tinggi adalah terdedah kepada sebarang jangkitan terutamanya ketika melakukan proses pembelian dari beratur hingga kaunter bayaran. Terima kasih kepada runner yang telah memenuhi keperluan harian saya. Saya juga agak bimbang untuk keluar, jadi dengan adanya runner dia sangat membantu saya untuk memenuhi barang keperluan harian. Terima kasih banyak. Dan saya minta semua rakyat Malaysia, kalau boleh, kalau kesihatan mengizinkan, tak apa, keluar seorang satu isi rumah untuk beli barang. Kalau tidak mengizinkan, tanpa kita berisiko dijangkiti atau kita berisiko menjangkiti orang lain, gunakanlah khidmat runner. Tak kisah mana-mana runner. Kita kata saling membantu, kita jaga kita, Allah ataupun Tuhan jaga semesta. Itu kita kena percaya. Okey, saya nak terus hantar ke rumah orang. Wan boleh lawan sehat. Berat tak? Untuk hidungnya tutup lah. Nanti Wan. Ha? Cuba nanti jangan minta. Cuba jaga diri tau. Nanti kita video call tau. Wan. Menyayat hati terpaksa melepaskan orang tersayang akibat COVID-19. Itulah yang dialami sebuah keluarga apabila salah seorang anaknya disahkan positif wabak itu. Video berdurasi seminit 30 saat itu juga memamparkan remaja berusia 13 tahun diambil dengan ambulans untuk memulakan rawatan. Demi mencegah penularan wabak COVID-19, pelbagai cara dilakukan rakyat Malaysia, ini termasuk melumurkan sabun satu badan. Disebabkan pergi ke kedai tanpa memberitahu keluarga, dua remaja dimandikan shampoo oleh bapanya. Kejadian yang berlaku di Kuala Besut, Terengganu itu tular di media sosial. Nampaknya, pelbagai idea dilakukan rakyat Malaysia apabila tidak dapat keluar rumah. Demi menghiburkan hati, ragam lelaki ini berimajinasi pintu pagarnya menjadi alat muzik hak mencuit hati netizen. Seorang doktor yang bertugas di Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai dan bayinya berusia 9 bulan meninggal dunia selepas van Jabatan Kesihatan yang dinaikinya terbabas. Kemalangan berlaku di kilometer 11 Jalan Gua Musang Kuala Krai dekat Kampung Renuk Baru, Kelantan jam 9.50 pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Dr. Nur Anisah Muhammad Razali, 31 tahun dan anaknya Muhammad Fitri Yusof Muhammad Hafiz Zulhilmi. Kemalangan turut menyebabkan 7 individu lain cedera, iaitu Muhammad Lazim Abdullah, 56 tahun, Dr. Siti Salwa Muhammad Syukri, 38, Syahirah Muhammad Razali, 20, Dr. Nur Azma Muhammad, 34, Dr. Linda Laili Ibrahim Syukri, 29, Dr. Suzwan Hafizan Omar, 32 dan Dr. Hazirah Sazali, 33 tahun. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Taufik Maidin berkata, nahas berlaku ketika van dinaiki dalam perjalanan dari Kuala Krai ke Gua Musang. Ia dipercayai hilang kawalan lalu terbabas.
Dr. Nur Anisah meninggal dunia di tempat kejadian kerana kecederaan di kepala dan badan setelah tercampak keluar dari van. Anak mangsa pula meninggal dunia pada jam 11.02 di Hospital Gomusang. Mangsa bersama yang lain menaiki van Jabatan Kesihatan Hospital Kuala Krai untuk ke Hospital Gomusang bagi menjalankan tugas. Mayat dua beranak terbabit dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Gomusang untuk proses berdasiasat dan dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Gertak Kangkung, Sungai Pas, Kuala Krai. Bertemu kembali. Baik, kita terus ke perkembangan antarabangsa. Setelah didesak ramai pihak yang bimbangkan penularan COVID-19 akan lebih buruk, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan beliau akan menimbang untuk melaksanakan perintah berkurung selama 2 minggu di New York, Connecticut dan sebahagian New Jersey. Trump berkata pelaksanaan perintah itu tidak akan melibatkan operasi ketenteraan. Dalam satu kenyataan di Twitter sebelum ini, Trump menolak cadangan perintah berkurung itu di negara itu. Ini selepas gesaan Gubernur Andrew Cuomo dan Gubernur New Jersey, Ned Lamont, menegaskan langkah berkenaan hanya akan membawa panik lebih buruk dan menyebabkan pasaran kewangan menjunam. Bagaimanapun, beberapa bahagian lain seperti Florida paling lantang mahukan penduduk New York dikuarantin kerana dibimbangi akan menyebarkan COVID-19 dalam komuniti mereka. New York merekodkan lebih daripada 53,000 COVID-19 baru, lebih daripada 124,000 kes di seluruh negara. United Kingdom menjangkakan pandemik COVID-19 akan bertambah buruk di negara itu yang kini sudah melangkaui 260 kematian. Perdana Menterinya Boris Johnson yang turut disahkan positif menggesa rakyatnya supaya patuh arahan kerajaan dan duduk di rumah. Jelasnya kerajaan kini berusaha keras bagi membendung wabak itu dari menjadi lebih buruk. Boris menyatakan demikian menerusi suratnya untuk dihantar kepada lebih 30 juta rakyatnya yang dianggar menelan kos lebih 5.3 juta pound. Surat berkenaan turut mengandungi arahan kerajaan dan langkah-langkah pencegahan. United Kingdom kini mencatatkan lebih 17,000 kes COVID-19. China melahirkan kebimbangan kes COVID-19 kemungkinan akan meningkat semula. Ia berikutan peningkatan jumlah pesakit yang dipercayai pulang ke negara itu selepas melancong. Menurut sumber Pusat Kesihatan China, ia berkemungkinan akan mencetuskan gelombang kedua pandemik. Kebimbangan itu selepas 693 kes dicatatkan dan dijangka angka itu akan terus meningkat. Kesemua kes itu dikesan terhadap mereka yang pulang melancong ke luar negara. Menurut Suruhanjaya Kesihatan China, hanya 6 kes domestik dicatatkan dari keseluruhan kes. Syarikat penerbangan juga diarah supaya mengurangkan jumlah penerbangan antarabangsa selain melarang pelancong asing yang dikesan mempunyai simptom dari memasuki negara itu. Ketika negara berdepan dugaan berat, rakyat Malaysia bersatu hati sama-sama berusaha memerangi COVID-19. Malah, atas rasa prihatin, banyak pihak menyalurkan bantuan tidak kira badan NGO ataupun individu. Semoga usaha mereka diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Muhammad Taufik Mamanoh. Assalamualaikum dan jumpa lagi.